pelik yang macam saya terangkan dalam lecture plan tadi lah. So basically subjek ni untuk kita fokuskan tentang scientific study yang berkaitan tentang aliran air sama ada dalam bentuk tertutup iaitu macam pipe ke ataupun yang itu adalah orang kata apa channel yang tertutup. Dan satu lagi open channel ni contohnya macam river lah. Okay. Kita akan tengok lah, kita akan kaji dia punya karakteristik dia macam mana. Okay. So ini macam more kepada orang kata knowledge lah So fluid engineering application is enormous. Maksudnya dia terlampau luas, sangat besar fluid engineering ni. So siapa yang bercita-cita nak menjadi hydrologist tu dipersilakan lah sebab kat Malaysia tak ramai pun orang hydrologist which flow in pipes and channel lah, sama ada kita nak kaji dia dalam bentuk yang pipeline ke ataupun dalam bentuk saluran macam sungai. Iaitu movement of air and blood in body, tapi dari segi macam medical dia kena tahu jugalah tentang flow dalam pergerakan darah dalam badan. Lepas tu yang ni ada air resistance, wind loading, on building. Wind loading pun dikategorikan sebagai, nanti saya akan terangkan kenapa angin dikategorikan sebagai fluid engineering. Dia adalah angin, dia bukan fluid. Nanti you akan tahu kenapa dia di bawah kategori tu Dan seperti you dah tahu dah motion of projectile. Motion of projectile tak silap dalam fizik je ada belajar kan? Projectiles. Ada tak? Oh tidur masing-masing Kita ada jet, tak apalah saya shock sendirilah. Lepas tu kita ada shock waves, lubricant, combustion dan juga irrigation. Tapi yang dalam slide ni yang dimerahkan tu yang kita tengok secara general sebab you kejuruteraan awam, you akan tengok secara umum lah. Okay, tak akan pergi detail So the point yang kedua, the knowledge of fluid mechanics and hydraulic is required to properly design water supply system. You perasan fluid mechanics and hydraulic. Dalam ni pernah nyatakan fluid mechanics dan hydraulic. Tapi yang you belajar hydraulic saja. Okay. So siapa yang dah bercita-cita memang dia dah ada tempat untuk bekerja di SAJ ke Syabas ke. Dia dah kena sebenarnya result untuk hydraulic dia tu kena okey lah. Maksudnya basic tentang hydraulic dengan fluid mechanics dia kena okey lah. Okay. Apa lagi? Untuk dia more sebab you nak kena design nanti macam contoh dalam pipe channel tu nak kena design saluran air tu macam mana. Kalau sungai tu you kena tahu lebar dalam berapa, velocity dia. And bukan setakat tu saja, you kena tahu juga nak design wastewater. Bukan nak design wastewater dalam you, siapa yang dah belajar belum subjek environment? Dah. Saya lepas Tahun 1 kan. So tahun 1 ni you belajar macam mana wastewater treatment. Facility pun you cuma tahu okay ni facility dia. Aeration macam mana bentuk dia. Okay, koagulum berlaku proses kat mana. Tapi yang ni sebagai hydrologist, okay, engineer hydrologi ni, you nak kena design pula dia punya facility. Macam mana nak buat benda tu, berapa padu air diperlukan, berapa velocity yang diperlukan. Lepas tu kita akan tengok dia punya spillway, dia punya pump turbine. Okay, mungkinlah pump turbine tu orang budak-budak mechanical, tapi you nak kena tahulah dia punya proses dia macam mana. Okay. Apa lagi? The branch of engineering that focus on practical problem of collecting, storing, measuring, transporting, controlling and using water and other liquids. Yang ini masuk kot, ada kot soalan macam ni. It differ from fluid mechanics. Okay, hydrology ni dia berbeza sedikit daripada fluid mechanics. Yang mana theoretical and include study of gas as well as liquid. Okay, dia ada berkaitan tentang theoretical and include study of gases as well as liquid. Okay, gas pun terkandung juga dalam liquid. Kenapa gas? Siapa tahu kenapa gas tu termasuk juga dalam liquid? Sebab ada buat air. Pandai. Okay, nanti kita akan tahu kenapa gas itu, kita akan tengok detail lah. Kenapa gas itu masih lagi dalam liquid
So the branch of applied mechanics dealing with the behavior of fluid lah. Okay. Dia nak tahu sifat-sifat air tu macam mana rupa dia. Kalau api, sekecil-kecil api, bila kecil menjadi kawan, bila besar menjadi lawan kan. Sama je konsepnya macam air. Kecil-kecil air menjadi kawan, bila besar menjadi lawan. Cuma orang tak ada keluarkan istilah tu. Sebab bagi orang air ni tidak berbahaya. Dia sekali-sekali je. Jarang kan kita dengar, biasa kita dengar rumah terbakar. You pernah dengar tak rumah terbanjir? Tak ada kan? Banjir tak akan berlaku, banjir besar tak akan berlaku secara tiba-tiba melainkan kalau bandaraya ke yang kata banjir kilat. Okay, jaranglah ada guna istilah rumah terbanjir kan. Okay. So application untuk hidrolik ni dia sangat related dengan aktiviti rutin aktiviti kita lah. Macam contoh dekat pipeline, channel, movement air. Yang ni sebenarnya slide ni sama je tadi. Tak tahu kenapa dia boleh double. Saya skip je lah. Rasa saya dah buang ada. Okay, ni adalah unit dimension yang you akan guna pakai dalam subjek ni. Iaitu you ada mass. Okay. Yang ini adalah SI unit. Yang ni BG. BG ni adalah British Gravitational. Biasanya kita akan gunakan ISI unit lah sebab you telah dikenalkan, telah dicurahkan ilmu dengan SI unit since you masuk sini lagi. Okay. So mass adalah kg, length adalah meter, time adalah second, temperature adalah darjah Celsius. Okay. Sama je yang tadi ni. Tapi yang ketaranya yang kita akan gunakan lah mass, temperature, time, length lah. Ini adalah major unit yang you akan gunakan. Okay. So kat sini you tahulah what is fluid. Sesuatu yang boleh bergerak dan tidak mempunyai bentuk yang spesifik. Senang je. Apa itu cecair? Sesuatu yang boleh mengalir tetapi dia tidak mempunyai bentuk yang spesifik. Kalau you letak air dalam cawan pendek, macam tu lah cair dia, tapi kalau you letakkan dalam mangkuk yang bulat, dia boleh transform So liquid ni terbagi kepada dua iaitu, fluid ni terbagi pada dua iaitu liquid ataupun gases atau kata nama lainnya wap lah, vapor yang boleh beruap lah kan. Sebab macam tadi dia sudah cakap kenapa gas ni termasuk dalamnya fluid sebab dia ada wap-wap air. Masih lagi ada partikel-partikel air. Okay. So liquid ni pula dia able to flow and does not have specific form. Okay, sama macam tadi. Change to another form or shape if shear force involved. Shear force pula ni dah masuk macamnya MOM dah ni, ada shear force ni. Cuma tak ada bending moment je. Okay. Apa itu shear force? Kita recall balik. Apa itu shear force? Nak kena panggil nama ni. Mana nama-nama? Tan. Mana Tan? Apa itu shear force Tan? Tan tak ada? Pergi toilet ke? Anyone? Apa itu shear force? Saya tak akan marah kalau you jawab salah. Dan saya pun tak akan gembira kalau you jawab betul. So, Force yang disebabkan oleh perpendicular force. Okay. Perpendicular force itu adalah shear force. Tapi kalau you tengok kat sini, kalau air dikenakan pada satu permukaan, dia akan jadi perpendicular ke dia akan jadi parallel? Air ada mass tak? Air ada mass tak? Ada. Kerana saya bagi dua keadaan. Kalau air yang mengalir, dia punya force dia vertikal ke parallel? Air mengalir ke bawah ke mana? Parallel. Okay, parallel. Kalau air itu diletakkan dalam cawan, dia punya force vertikal ke parallel?
Vertical. Ha. Vertical. Vertical. Gravity. So liquid ni dia akan tengok pada keadaan dia, macam mana dia dia apa? Dia berada, sama dia dalam dia mengalir, dia flow ataupun in a static motion lah. Okay. Tapi air sebagai hydrologist kita tak akan kaji dia sebagai dia static, dia mesti akan mengalir. So untuk hydrologist, untuk hidrolik, kita tak akan kaji air tu, okay, kalau dulu you belajar MOM, you nak kena pastikan you punya bangunan tu statik. Tapi yang hidrolik ni pula, you nak tengok, nak kena tengok macam mana tindak balas dia kalau dia mengalir. Okay. Tetapi kalau ni kat sini dia kata shear force ni, shear force kalau macam tadi Syamini jawab dalam keadaan vertikal. Tak, Syamina. Syamina shear force ni kalau masuk bahasa Melayu dia receh. Kalau receh dia mesti macam dia slip. That's why dia cakap change to another form or shape if shear force involved. So air tu kalau dia macam dia mengalir, you perasan lah tengok dekatnya sungai ke kat parit kan, you pernah nampak tak air tu bergerak macam kaca, you nampak patulan air je. Air tu statik je, dia bergerak tapi dia tak ada shape. Ada tak? Ada. Ada. Kat mana? Tak ingat. Tak ingat. Dalam mimpi kot. Sebab dia kalau you tengok air kat parit, tengok air kat sungai, you tengok air dekat laut, you tengok macam contoh pergi beach lah kan, you tengok, you nampak rata ke dia punya permukaan tu? Tak. Kan? Tak. So kalau contoh air tu mengalir, okay, dia mengalir dah sama dia ke kiri ke kanan, dia mengalir masa pergerakan dia tu tak tentu arah. Tapi bila tak tentu arah, dia masih lagi ada receh lah pada permukaan. So tu ada shear force involved. Okay. And then liquid ni pula kita assume dia as uncompressible fluid. Okay, apa itu uncompressible fluid? Nanti tengoklah. And then compressible value has been too small. Okay, nanti kita tengok macam mana dia dikatakan uncompressible dengan compressible ni. Kalau vapor ataupun gas, dia adalah dikategorikan sebagai compressible fluid. Okay. Kalau ada satu lagi, gas ni juga density of gas is different based on temperature and pressure required. Dia akan berbeza-beza pada suhu dan juga tekanan. Kalau you tengok dekat macam mana nak terang susah lah. Tak apalah, yang ni saya tunjukkan you video dululah. Boleh nampak tak? Belum. Okay, sila kuatkan you punya ni Saya mula balik. Okay. Nampak tak? Faham tak? Faham. Okay.
So nanti kalau soalan tu dalam tu tanya what is uncompressible? What is compressible? What types of compressible fluid? What types of compressible fluid? Kita tengoklah, kita tahulah. Kalau contoh you dibagikan apa? Senang nak cerita uncompressible ni air. Sebab air ni dia padat. Dia molekul-molekul dia sangat rapat. So bila kita compress dia susah untuk dikompres lah. Okay. Kalau kita compress juga dia akan terkeluar. Okay. Kalau macam gas ni dia punya molekul-molekul air dalam tu berjauhan. So bila you umpama you tak nampak apa kan, you tekan dia mudah untuk dikompres. Okay. So itulah dia. So ini adalah macam perbezaan perbezaan antara liquid ataupun antara liquid dan juga gas. Soalan macam ni famous ni. You tahulah kalau liquid ni dia able to flow and do not have specific form. Kalau macam gases ni kita tak nampak pun dia punya flow tu macam mana. Okay, even kalau you masukkan gas dalamnya pipe, you tak boleh nampak pun gas tu macam mana. Melainkanlah kalau you ada asap yang kata sama-sama ataupun wap yang sama-sama you boleh nampak. Tapi kalau you masukkan the whole pipe tu dengan gas, you tak boleh nampak pun flow dia macam mana. Tapi kalau air, kita boleh nampak. Dia macam ada bubble-bubble air tu kan. Kita boleh nampak lah aliran tu macam mana. And then point kedua, dia change to another form of shape if shear force involved. You boleh nampak dia punya perubahan dia. Tapi kalau gas ni kita tak boleh nampak. Boleh nampak tak? Kalau gas tu macam contoh gas yang kita tak boleh nampak, tak nampak lah. Tapi kalau ada seginya apa yang ada wap ni, dia akan terbentuk based on bekas yang you letak. Okay. Cuma you letak air dalam cawan, you try to shake, you nampak kan dia berubah? Cuba you letak hanya gas dalam cawan yang berpenutup, you try to shake, you nampak tak dia berubah? Itulah perbezaan yang mudah you boleh nampak. Okay. So yang ketiga dia liquid, kita assume dia adalah uncompressible fluid. Tapi kalau untuk gases ni dia adalah compressible fluid. Itulah dia. Okay. So yang ni, okay. Orang ada satu nama ni, nama sampai tak ingat dia memberi satu filosofi filosofi mengatakan adanya perfect fluid, tapi dalam reality perfect fluid ni tak ada. Apa itu perfect fluid? Maksudnya dia ada 4 properties, iaitu no internal friction, tak ada friction. Okay, kalau you perasan, kalau you alirkan air itu pada you punya permukaan, ditembak pakai pipe kan, tembak, you rasa air itu bersentuh kan. So bila you rasa air itu bersentuh, maksudnya ada geseran antara air dengan you punya permukaan kulit. Itu adalah real fluid. Perfect fluid ni dia tak ada friction, dia tak ada apa-apa. Memang dia kata no friction. Okay, and then property yang kedua, the flow is steady. Maksudnya sepanjang, contohlah sepanjang pipe tu dia punya flow dia steady sama je. Contohlah sepanjang 5 km dialihkan flow sama je. Okay, itu adalah property yang kedua. Property yang ketiga, the flow is incompressible. Okay, dan the density is constant. Okay, density sama juga. Tapi dalam real tak sama, mesti akan berubah-ubah. Kalau contoh kita letakkan dia dalam shallow pipe, kalau pipe tu besar, density akan berubah. Kalau pipe tu kecil, density akan berubah. Tapi kalau perfect fluid ni, dia sama. Masuk besar ke sama, masuk kecil pun sama. So yang keempat, the flow is irrotational. Nanti apa itu irrotational. Okay, no angular momentum. Maksudnya dia tak berputar. Siapa ingat lagi kes yang 8 sekawan bomba yang meninggal dekat Ingat. Ingat. Dia tahu tak kenapa berlaku proses tu? Kenapa 8 tu boleh berada dalam situasi itu? Yang saya tahu diorang terikat bersama lah. Ya, diorang ikat bersama. Tapi kenapa diorang diikat bersama? Air tu berpusing. Okey, air tu pusing. Saya tanya kenapa diorang kena ikat bersama? Untuk keselamatan.
Okey, itu adalah SOP bomba kan. Cuma saya tak pasti dan ramai yang mempertikaikan dari segi SOP sebab kenapa air tu pusing? Kita panggil sebagai dia turbulent tau. Turbulent tu air tu berpusar kat bawah. Pusat. Okay, air itu berpusar di bawah. Kita tak nampak So kalau you tengok video tu kan malam kan, tapi siang bila reporter datang ke tempat itu, kita boleh nampak apa ni, saya panggil apa terjun air terjun tujahan air tu kan dia punya velocity kan tinggi. So bila velocity dia tinggi dan ketinggian antara level atas dengan bawah pun taklah tinggi mana tapi sea tinggi juga. So bila kita ke bawah kita nampak air tu berpusar, dia jadi terbulan Okay. So kat situ yang kita panggil sebagai irrotational, air tu berputar. Okay. Itu saya sebenarnya nak tunjukkan video tu tapi macam tak sesuai lah kan. Nak tunjukkan that kind of situation which is itu adalah kita boleh katakan tragedi negara jugalah. Tak, saya tunjukkan video yang inilah macam mana nak you fahamkan. Kenapa tak keluar pula? Sekejap Nampak tak? Nampak. Okay, nampak kan? Nampak clear kan apa itu yang dikatakan sebagai apa? Irrotational dengan rotational flow kan? Okay. So sebenarnya perfect fluid ni dia tak wujud pun dalam dunia nyata. Okay. Tetapi ramai researcher, ramai orang still lagi menggunakan calculation untuk perfect fluid ni. Kenapa? Saya pun tertanya kenapa kita nak kaji benda yang tak ada? Okay. Sekarang realitinya kita nampak macam contoh air dekatnya sungai tu dia kan tak sekata tiba-tiba dia macam ni, tiba-tiba flow dia macam ni. So kita kan ada satu orang kata standard macam mana kita nak kaji supaya air itu kita boleh tahu dia menepati hampir sama lah kepada perfect fluid lah. Okay, contohlah you ada satu masalah. You nak contohnya masalah sungai itu dia velocity dia terlampau tinggi. So you nak kena pastikan velocity ataupun laju sungai itu berkurangan. So you kena tahulah apa keadaan yang perlu dibaiki, apa yang you kena tengok. Maksudnya you kena kurangkan dia punya friction ke, you kena betulkan dia punya flow untuk kurangkan velocity dia. So kita akan pastikan perfect flow ni macam kita punya mukadam lah. Okay. Kita nak jadikan keadaan satu masalah tu menjadi lebih baik. Okay. Apa lagi ya? Ini adalah real fluid. Real fluid either liquid or gas, tangential or shearing force always develop whenever there is motion relative to body that's creating fluid friction. So dalam realitinya, kalau tadi kita tahu tadi perfect fluid ni dia tak ada friction. Tapi reality tak mungkin tak ada friction. Mesti ada friction. Apa-apa yang bersentuhan dengan air mesti ada friction. Okay. Dan Newtonian fluid is a fluid which the constant of proportionality where shear stress proportional to time rate of angular deformation does not change with the rate of deformation. Yang ni saya masuk sini saya pun tak faham yang ni sebenarnya. Yang ni adalah Newtonian fluid. Nama lain bagi real fluid nama dia Newtonian. Diambil daripada Isaac Newton. Isaac Newton ni orang yang wujudkan formula apa? Gravity.
Newton's first. Gravity. Ya, tahu. Kata Newton's law apa semua dia lah yang buat Equals kan. to MC square tu kan? Francis Sweaty saya tak pasti. Dia mengatakan kalau real fluid ni, fluid, ya, dia mengatakan fluid ni stress versus strain rate curve is linear and passes through the origin. Biasa dengar tak? Stress strain relationship. Stress strain relationship in material. Macam mana rupa dia? Tak. Kan kita dah belajar dulu MOM. Kan kalau stress and strain relationship kan first dia linear. Lepas tu at some point dia macam ada curve. Ada curve, lepas tu nanti dia constant balik. Tapi yang ini untuk air ni dia memang linear je. Okay. Dan the constant proportion is known as a viscosity. Viscosity tu apa? Viscosity tu macam kelihatan dia lah. Let's say lah antara air, sirap dengan madu. Mana lagi tinggi viscosity dia? Madu. Kan bak madu tu likat kan. Air sirap tu warna je tapi sama je. Okay. Viscosity depends on the pressure and temperature. So kalau contoh madu tu saya panaskan dia, dia akan tinggi ke, dia akan berkurang ke bertambah dia punya viscosity? Bertambah. Tambah. Kalau saya panaskan dia? Berkurang lah, dia akan makin, dia akan menjadi cair lah kan. Kalau you letak dalam suhu bilik, you try to tuangkan madu tu, you nampak dia macam bergerak perlahan je. Tapi cuba you panaskan dia. You panaskan dia, dia akan still nampak likat tapi dia jatuhan dia tu cepat. Maksudnya dia punya kelikatan tu berkurang. Sebab tu dia dipengaruhi oleh suhu. Sebab tu cakap viscosity ni dipengaruhi oleh pressure. Contoh, pressure tu adalah daya yang menarik lah kan, iaitu gravity. Dan juga suhu. Dan also on chemical composition. Contohlah kalau ada bahan-bahan lain yang bahan chemical kan, yang ada properties lain yang menyebabkan dia dipengaruhi oleh kelikatan dia. Itu lain dah. Okay. Apa lagi? Real fluid, contoh real fluid adalah water, air, gasoline, oil. Itu kita panggil sebagai Newtonian fluid. Kalau non-Newtonian fluid ni macam darah ke, liquid plastik ke, itulah non-Newtonian fluid Darah ada kaitan dengan graviti tak? Blood? Ada. Tapi kalau darah dalam badan, ada berkaitan dengan graviti tak? Tak. Tak ada. Sebab tu kita panggil sebagai non-Newtonian. Sebab dia dalam badan you. Dalam badan you, dia akan berada di kaki je ke darah tu? Tak kan? Dia still mengalir. Tahu tak? Dia still akan ada, darah tu bergerak ke atas. Kalau lah darah tu tak bergerak ke atas, macam mana dia nak apa ni? Ada apa? Ada macam mana dia nak hidup? Macam mana dia nak hidup kan? Kalau kat luar, you perasan air itu akan bergerak, semakin tinggi dia bergerak, dia akan jadi semakin perlahan. Tetapi dalam badan kita, tak tahulah kalau you pernah tengok science fiction ke apa kan, peredaran darah itu sekata ke tidak? Adakah contoh sampai dekat jantung, tak sampai sebab tinggi kan jantung kita kan? Tak kan? Tak. So dia tidak dipengaruhi oleh graviti. That's why darah dan juga liquid plastik ni dia tidak dipengaruhi oleh graviti. Kalau air ke, air ke, gasoline oil dia dipengaruhi oleh graviti. Okay. So ini adalah properties yang selalu ditanyakan lah dalam fluid. Kita ada berapa properties ni? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Density. Soalan-soalan famous ni dia akan tanya. Density, apa itu density, apa itu specific gravity, specific weight, specific gravity. Yang ni adalah nanti pun setiap ni pun ada formula dia yang you kena diminta you cari. Yang famous ditanya adalah density, specific weight, specific gravity, relative density. Kita ada ke? Macam jarang je. Yang biasa ditanya ni lah. Surface tension, Buck modulus. Yang ni tak nampak lah pula. Melihat ke?
specific volume, viscosity, compressibility. Nanti kita tengok apa dia benda-benda lah ni. Kalau saya tolong tengokkan masa, saya takut saya membebelkan kelebihan masa. So kita tengok satu, density. Density ni dia punya simbol dia rho, R-H-O. Rho bukan P, dia macam rho. Nak tahu ni sebenarnya dia sengit sebenarnya, ni bukan P, dia adalah rho bergantung kepada suhu dan juga tekanan lah. Okay, density ni. Dia katakan mana? Kalau suhu meningkat, density berkurang. Kalau suhu bertambah, density berkurang. And then specific volume dia akan increase lah. Volume pula akan bertambah. So density ni dia adalah mass per unit volume. Maksudnya mass dibahagikan dengan volume. Formula dia adalah rho equal to M over V besar. Okay, M is mass, V besar adalah volume. Kalau V kecil apa? Kalau saya letak V, saya tulis V kecil apa? Velocity. Velocity. Pandai. Okay. So SI unit untuk density adalah kilogram per meter cube. Kilogram untuk mass, meter cube untuk velocity. Example, density untuk water. Okay. Biasakan untuk gunakan, dah boleh bear in your mind, density for water adalah 1000 kilogram per meter cube. Okay, dia sebenarnya kalau accurate adalah 998, tapi the whole wide world menggunakan dia almost to 1000. So bila orang cakap what is density of water? 1000. Okay, 1000 kilogram per meter cube. Itu adalah the whole wide world memang gunakan Tak ada pun kat Malaysia je guna, tak. Kita gunakan the whole wide world. So untuk specific weight ni simbol ni adalah gamma Kalau nu tu dia nu yang NU ni dia simbol dia V juga, V kecil. So kalau V kecil sama ada dia adalah velocity ataupun nu. Okay. So nu ni nama dia adalah untuk kinematic viscosity. Okay. Itu adalah nu. Tapi kalau simbol yang ini dia adalah gamma. Okay. So gamma ni dia ada dua formula. Okay, iaitu W over B. So W kat sini adalah weight per unit volume. Ataupun ni apa? Ni adalah rho Rho ni apa? Density. Density darabkan dengan G ni apa? Gravity. Gravity acceleration So untuk specific weight of water ni dia adalah 9.81 kN per meter cube. Iaitu apa? Water kita tahu dia punya density adalah 1000. Okay. G adalah gravity. So dia akan dengan 9.81 dia akan dapat 9.81 kN per meter cube. Okay. Okay, sekarang ni tanya-tanya tak kenapa, macam mana dia boleh jadi kilonewton per meter cube? Apa unit gravity? Apa unit ni? Apa unit gravity? Newton. 9.81 Newton. Betul? Betul. Tapi yang ni kenapa dia MS negatif 2? Sebab acceleration. Ya? Masih ingat lagi tak yang 1 Newton ni saya rasa statik ni. 1 Newton bersamaan dengan 1 kilogram per 1 kilogram meter per S kuasa 2. Ingat lagi tak? Siapa yang belajar statik dengan saya slide ini, saya dulu pernah tunjukkan 1 kilogram bersamaan dengan 1 Newton per meter S kuasa 2. Mungkin senang tak nampak kan? Tak apa, kita akan tengok pada example
Dia akan jadi unit conversion kat sini. So kita akan tengok pula specific gravity. Specific gravity dia adalah specific weight of substance. Substance ni maksudnya bahan. Okay, bahan, sesuatu bahan tu lah. Okay. Dibahagikan dengan specific weight of water. Okay, satu bahan tu let's say lah, dia nak comparekan bahan ini dengan air. Apa-apa hal untuk free ni kita akan bandingkan dengan air. Satu bahan contohlah madu ke, specific weight of madu dibagikan dengan specific weight of water. Okay. Dan kita dah tahu dah specific gravity of water ada 9.81 km cube. So formula untuk specific gravity ni dia tak ada simbol khas lah. Kita bagi dia sebagai SG. Okay, jangan ingat Singapore jangan ingat pula SG tu adalah sungai. Tak, dia adalah specific gravity. So formula dia adalah ni apa? Specific weight. Okay, gamma. Specific weight of substance bagikan specific weight of water. Okay. So ni adalah relative density RD. Formula ni adalah ni. Dia berkaitan tentang density substance untuk satu material ataupun bahan dibahagikan dengan water. You perasan tak? Semua dibahagikan dengan water. Kita nak compare kan dengan air. Okay. So kita apa? Formula for RD and SG are similar if gravity value is same. Kalau dia punya gravity value dia adalah sama. Kalau tak sama, tak samalah formula lain. Tapi untuk you all kita akan guna yang sama. Okay. So example yang pertama, dia kata a reservoir of glycerin as a mass of 1200 kg and a volume of ni. So ni apa ni? Saya dah boleh labelkan sebagai apa? W ke M? Saya boleh labelkan sebagai apa? W ke M? W. Ya? W. Apa maksud berat? Apa maksud jisim? What is the meaning of weight? What is the meaning of mass? Kita recall balik ni sebenarnya ni. Apa itu weight? What is weight? What is mass? Weight tu adalah W M adalah mass. Okay. Cuba cari. Apa itu weight, apa itu mass? Weight gravity. So weight ni adalah mass time by gravity. Kalau mass ni adalah, mass lah, jisim. So unit dia adalah kilogram. So ini adalah mass. Kat sini dia terang dia cakap. Mass, M. Okay. So volume. So ini adalah apa? Saya letakkan sebagai simbol apa? V besar. Okay, V besar. So dia kata soalan dia find the glycerin weight W, mass density rho, specific weight gamma and specific gravity SG. So kita tengoklah formula dia. First dia nak weight kan? Weight adalah mass time by gravity. Okay. Kita ada 1000 kilogram 1200 kilogram didarabkan dengan 981. Macam mana dia dapat Newton? Bukan ni dalam kilogram ke? So kalau you kembangkan dia akan jadi ni kan formulanya kilogram. Yang ni apa? Meter per second kuasa 2. So kalau kita combinekan dia akan jadi kilogram meter per S kuasa 2. Sama juga dengan 1 Newton. Nampak tak? Faham? So ini sebenarnya that's why ni yang you belajar masa dekat apa? Statik dulu. Kena ingat formula ni. Dah kena tahu dah conversion unit dia.
Sebab you tak akan gunakan unit kilogram meter per second kuasa 2. You akan tukar transformkan dia kepada Newton. Okay. Yang ni kenapa pula jadi 11.77? Convert jadi kilo. Convert jadi kilo. Berapa conversion dia? 3. 1000. 1000. 1000. So perlu dibahagikan dengan 1000. 1000. You pindahkanlah dia 1, 2, 3. So akan jadi 11.77. Ambil 2 titik perpuluhan. Okay. So dah settle dah je dapatkan dia punya weight. Dia minta kamu carikan rho tu apa? Specific? Gravity. Density. Specific weight ke specific gravity? Wait. Wait. Specific weight ke specific density? Density. Tu yang tak syok kan bila belajar time-time asal ni. Ni gila sikit. Betul tak? Betul lah tu. Betul lah orang kata tu kan. Orang kampung kata jangan belajar time asal, jangan tidur time asal, nanti jadi gila. Betul, bagus. Tu nak macam mana orang dah susun time kita macam ni kan. Terima je lah. Bertawakal je lah. So dah kena pandaikan kan. Bila kata rho tu apa? Density. Gamma? Gamma apa kan? Gravity. Dia dah kena makan lah ni. Simbol-simbol ni dah kena makan dah. Dah kena jadi makanan you lah. Sebab ni adalah basic. So kita akan guna pakai untuk next punya design analisis depan ni. Okay. So sekarang density dia adalah mass per volume. Kita dah bagi dah mass, dia bagi volume. Okay. So ini tak akan transform menjadi apa-apa unit lah. Masih stand dia punya unit iaitu mass over volume. And then untuknya specific gravity, kita ada dua. Kalau you perasan, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Okay, nilai yang sama yang ini dengan ini. Okay, mesti sama. Either one lah kalau you nak gunakan. Nak gunakan kalau dah bagi mass ke mass, kadang-kadang soalan tu dia putar-putar je nanti. Yang ni saya ajar basic lah. Tapi soalan sebenar tak akan jadi sesimpel ini. Dia akan putar-putar So lepas tu kita akan ada specific gravity. Specific gravity adalah gamma substance iaitu yang glycerin tu dibagikan dengan gamma water lah. So dah dapat dah ni, dibagikan dengan gamma water. Jangan tanya puan dalam soalan ni dia tak bagilah nilai gamma water. Awak nak saya cubit kepala dia ke awak nak saya cubit telinga dia? Telinga. Baik aku suku kepala dia kan. Maksudnya gamma water dia tanya-tanya memang you kena bear dah. Dah kena bear dah your mind dah. Kalau raw water pun dah tahu dah. Raw water berapa? Saya takkan beritahu dah. Dalam sepatutnya soalan tu kalau tak diberikan maksudnya itu adalah info yang general. Yang sepatutnya kena hafal lah. Okay. So ini kalau dia tak beritahu, ya you dah kena makan lah. Jadi makanan you sekarang ni. Apa nilai dia. Okay. Okay. Sekarang kita masuk ke specific volume. Ada masa sebenarnya kan. Kita ada specific volume. Dia tulis sini VS. Okay, ada S kecil. Specific volume. Define as the nama dia. Reciprocal. Macam mana? Reciprocal ke apa? Of the mass density of volume per unit mass. So VS equal to 1 over? Apa simbol tu? Rho. 1 over rho. Rho is what? Density. Density. So unit dia adalah meter cube over kg. Okay. Jumpa je next example yang kedua. Dah bagi dah ni. If the specific volume Vs of a certain gas is 0.73 meter cube kg over kg, calculate its specific weight. Apa rumus specific weight? Apa rumus specific weight? Tak kena panggil ni. Specific weight, dia punya unit apa? Dia punya simbol apa? Gamma. Apa formula gamma? Rho darab G. Rho darab W per V. Atau W per V. Nak gunakan rho darab G ke nak guna M darab V?
M darab V. Kita tak boleh gunakan M darab V sebab dia tak bagi W kita darab mass. V. Kita tak ada, dalam soalan ni kita tak boleh gunakan formula W darab V sebab dia tak bagi volume, dia tak bagi kita weight. Dia cuma bagi kita spesifik volume je. So kita guna rho darab G lah sebab Ah, ada Rho darab G. Kita gunakan rho darab G sebab kita tahu kita kena cari rho dululah. Yang ni. Ni. Inversekan je lah. Sebab tu tadi Vs equal to 1 over rho. So sekarang ni dia suruh cari specific weight. Specific weight adalah apa? Ada dua. Sama ada W over V atau rho darab G. So kalau ikutkan information dia bagi dalam slide ni, dia cuma bagi U ni. Tapi kita tahu yang ini dia kaitannya dengan ini. Berkait rapat Lepas tu, ni simple lah. You kena tahu dia bermain-main dengan formula sahaja. Okay. So kita akan gunakan rho equal to, gamma equal to rho darab G. So bila dah dapatkan, first dapatkan rho dulu. Lepas tu carilah gamma. Dapatlah jawapan dia iaitu 13. Mana ni? 13.44 Newton per meter cube. Okay.